Jadi bila saya sebut saja, jadi terus menyambut dan kata puan bawa dah cita-cita ini, cita-cita dan dengan kita dapat dan semua kita dapatkan. Saya pastikan kenapa yang kita tak kita sebut dia akan masuk. Dia masuk. Menerangkan beberapa perkara saja yang berlaku setakat dia ada 3 perkara. Cuma sekarang kita ada Dr. Hadir dan Puan Azizah yang datang ke sini. Tapi pada masa yang sama kita ada ramai tetamu yang datang ke London untuk melawat UK. Sehingga kan sekarang ini pada malam ini kita masih lagi ada bersama dengan kita isteri yang memang menteri, isteri Tok Wah, Dr. Muhammad, isterinya masih berada di London. Kemudian pada saya cuma nak maklumlah pada 1.30 bulan Jun akan datang kita akan dilawati oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan datang dengan delegasi yang ramai, lebih kurang 20 orang yang akan datang. Jadi dia akan ada satu sesi bersama warga. Jadi akan diadakan berbeza, bukan dia pilih berbeza dan tak pilih kita bukan. Sebenarnya dia pilih berbeza itu kerana mereka ada sesi tentang pertanian. Akan ada satu program pertanian yang diadakan dari berbeza kepada setiap tamu. Sebab itulah dibuat di sana. Bukan dia tak pilih dia tentang di mana program di sana. Tapi pada bagaimana panjangkan jemputan kepada semua warga Malaysia yang berada di luar negara untuk sama dalam majlis yang akan diadakan pada 10 Julai di Ahad bermula pada pukul 11 pagi. Saya akan forwardkan atau carakan kepada guru-guru JDB atau para teman-teman yang saya kenal lah untuk kita tahu. Ya, tak. Ini ego lelaki lah yang jahat macam saya ni kan. Ego ni jahat-jahat. Okay. Jadi kita akan menggunakan segala akal fikiran untuk nak menghalalkan cara. Yang inayahnya adalah orang perempuan kan. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sebenarnya lelaki dengan perempuan sekarang ni sama banyak. Perempuan 49%, lelaki hanya 51% daripada 26.8 juta. Jadi kalau kita tengok kisah dari situ memang agak okey lah. Sebab dia punya populasi dia agak stable. Jadi bila populasi stable, sebab dalam konteks negara macam kita lah, kalau kita tengok perkembangan negara kita pada aspek sosial memang agak drastik berlaku dengan perkembangan banyak. Tetapi kerana perimbangan tu nampaknya masih okey lagi lah. Sebab apa? Sebab peranan lelaki dengan perempuan ni dia masih lagi mengikut kepada hukum-hukum perkembangan dia. Sebab fitrah manusia kita macam tuan bila tuan isteri saja automatik kan, maka kita mesti belajar tuan je boleh senyum. Tak tahu apa yang nak keluar ni. Kalau Islam tak, saya nak kata fitrah kita manusia. Selain daripada dalaman, maknanya kita kan ada keperluan dalaman kan. Sebagai seorang suami kita ada keperluan dalaman. Okey, yang dah kahwin lah. Macam tuan Yusuf lah cerita lah, dia bujang kan. Keperluan tak je. Keperluan tak ada kan. Keperluan tetap ada. Tuan isteri ada di mana? Sini ke di sana? Jadi dalam keadaan macam tu lah kan, kita keperluan ada, keperluan dalaman ada, itu tak dapat dinafikan. Tapi masalah dia adalah tugas-tugas yang diharapkan, yang dijalankan. Sebab itu bila kita balance, it's okay. Bermakna dalam konteks negara, bila kita tengok perempuan, the girls is doing what the girls is doing. Ya, sebab itu kita dengar perumpamaan, dia kata a man should do what a man should do kan. A girl has to do what a girl has to do, a boy has to do. Alhamdulillah. Tetapi itulah dia kan. Tetapi kadang-kala ada juga beberapa peratus lah, tetapi masih lagi dalam kawalan. Tak ramai sangat yang kadang-kadang mempunyai cita rasa yang agak luar biasa. Okey. Apabila seorang lelaki suka kepada seorang lelaki yang lain, jadi macam mana? Macam mana benda ni boleh laku? Ustaz lah sebagai seorang individu lah kita orang tanya. Macam mana Ustaz? Seorang lelaki boleh suka kepada lelaki yang lain? Macam Ustaz Alvino sebelah tu suka pun dengan jaga Ustaz. Dia ajak kan, I main jaga you main jaga I. Macam mana hukum dia kan? Memang hukum hala kan? Hukum hala dunia
Kan macam mana berlaku. Tetapi pada aspek psikologi, benda ni berlaku akibat daripada barangkali pembelajaran, barangkali pencontohan, dan juga barangkali daripada itulah. Masa kecil ni kan, masa kecil dia tertekan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi apabila dia dewasa, dia menzahirkan perbuatan tersebut. Sebab apa? Bila masa kecil, dia nak meluahkan tingkah laku tertentu, dia takut. Takut dimarahi oleh mak dia, bapak dia, orang lebih tua, kan, jiran dan sebagainya. Tapi apabila dia stand makin besar, dia rasa dia ada otonomi, masa tu dia apa? Dia menzahirkan. Sebab tu kita tengok tingkah laku yang lelaki suka lelaki ni kan, kita panggil apa ni? Lelaki yang dia ni lah yang lembut sikit kan. Jentayu lah kita panggil dia. Jentayu ni jantan ayu. Jantan ayu, nama dia Jentayu. Nama dia sekap, betul, Jentayu. Tetapi yang kesiannya perempuan. Kalau perempuan suka perempuan, kita panggil jentolak. Jentolak tu maksudnya jantan yang banyak kita tolak. He's not a boy, he's not a man. So, balik kepada isu sosial yang ada kan. Kerana kita ni alhamdulillah lah agak balance. Itu satu. Dan itu satu lagi, perkembangan institusi keluarga yang perkembangan institusi keluarga masih lagi okey. Ya? Sebab kita tak open nampak lah perkara-perkara. Tapi walau macam mana pun tak dapat dinafikan. Ada juga yang ekstrim. Kenapa tahu? Masalah ni juga barangkali ada pembelajaran daripada tempat yang lain. Okey? Contohnya mereka yang duduk dekat sempadan Malaysia Thailand. Ya kan? Dia macam Tuan Hanif. Tuan Hanif daripada situ kan? Itu banyak pembelajaran daripada Hanyai kan? Dibawa masuk ke dalam negara kan? Ustaz daripada Kelantan. Awak Selangor alhamdulillah. Kat situ kan. Tapi Selangor pun jauh-jauh daripada tu kan. Indon tu kan. Masuk nanti tepi tu. Pun boleh tahan juga tu. Jadi kadang-kadang benda-benda ni semua. Dia apa dah? Benda-benda ni semua. Dia jadi sesuatu yang baru. Dan keluarga belajar. Dan ini yang buat apa? Ini yang membuat pembelajaran berlaku pula kalangan keluarga dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah lah, dasarnya masih lagi balance. That is the beauty lah. Okay? Sebab kalau kita tengok di kebanyakan negara-negara yang sebagai contohnya lah, kalau kita tengok negara-negara seperti Thailand kan. Thailand dia punya jumlah penduduk perempuan tu agak lebih sikit. Okay? Dan influx kan. Sebab Thailand ni ada banyak orang luar datang masuk kan. Macam-macam lah dia berniaga dekat situ kan. Berniaga kulit, berniaga barang mentah, berniaga macam-macam dia berniaga kat situ. Okay? Barang-barang mentah, macam-macam ada. Barang mentah, barang kulit, barang apa lagi? Barang-barang segar. Barang-barang segar. Dia boleh kat situ. Semua tu lah. Okay? Jadi makin ramai. Dan itu kadang-kadang memperempat kepada kita juga. Tetapi saya tidak nafikan bahawa memang wujud juga. Memang wujud masalah-masalah sosial yang agak kronis. Ya? Dan kalau kita lihat, pertama kerana apa tuan-tuan? Kerana gaya hidup itu sendiri. Jika kita barangkali kita dah bebas. Sebab itulah antara pendekatan yang paling penting adalah pendekatan untuk pendidikan itu sendiri. Yang asasnya adalah pendidikan dalam proses tarbiyah itu sendiri. Dan di dalam proses pendidikan itu adalah penerapan nilai-nilai. Jadi sekarang ini memang banyaklah usul-usul untuk nak menerapkan nilai-nilai nilai budi, kempen, di bahasa dan sebagainya. Memang betul lah. Kita tengok memang dah teruk sikit lah. Okay? Seperti yang mencampur yang ada. Tapi pada pandangan saya lah, sebagai seorang ahli psikologi dan juga sebagai seorang terlibat di dalam bidang kaunseling ini, sangat percaya dan masih percaya bahawa di dalam konteks masyarakat kita ini masih lagi ada sistem. Cuma satu je lah dalam konteks ni kan, yang kalau nak dikongsi di dalam hubungan ras, dalam konteks ras. Kalau kita bandingkan contoh sekalian antara kaum antara Melayu, Cina dan India, kecenderungan untuk nak mewujudkan masalah sosial lebih daripada kumpulan masyarakat. Melayu juga. Okey, kalau Melayu, India pun ada juga. India. Baik, kalau Melayu kenapa? Kalau India kenapa? Kalau Melayu apa? Kalau India? Melayu kenapa? Ya? Ekonomi ya, masalah ekonomi. Ya, ekonomi dapat dipastikan.
Kalau India, kalau kita lihat dalam masyarakat India, mereka masih lagi gagal untuk nak memenuhi 3 perkara asas. Ya, bermakna tiga penyakit itulah yang selalu, yang Ustaz pun selalu cakap dulu kan, Ustaz Dino kan, penyakit penyakit pendidikan, al-jahlu tu kan, penyakit al-mardu lagi, al-faqru, penyakit kemiskinan, penyakit ekonomi, penyakit kemiskinan, penyakit kesihatan, fizikal, perubatan, dan penyakit pendidikan. Jadi memang masih lagi ada di kalangan masyarakat India. Okay? Dalam konteks Melayu, alhamdulillah, kita dalam konteks ekonomi agak okey lah, sebab kebanyakan kita ni anggota kerajaan. Ya? Jadi baru-baru ni anggota kerajaan pun dah naik kan, sedikit gaji. Alhamdulillah lah rasanya kan. Walaupun gunanya satu bila ni kan, insyaAllah lah kita pun terima juga kan. Bila kenaikan ni, you all untung lah. Siapa bersyarah, berapa bersyarah, Anif untung kan. Siapa-siapa yang 45-54 tu untung lah kan. Untung pada muda untung, Cuma untung kan. Sebab banyak dia orang kan. So alhamdulillah. Tapi tak apalah, itu semua ni kita jadi ekonomi agak okey lah. Masih lagi sistem membantu tu masih ada lagi lah untuk nak menjamin kita punya pemberian kontrak. Gaji kaki tangan awam dan sebagainya, insyaAllah. Sekarang kita ada about 1 million, at least 6 million taken care of. Daripada 6 million kaki tangan awam tu, ya lah 6 to 7 million tu, 6 million tu saya rasa orang Melayu tak memang. Kecuali orang Melayu kampung lah, kampung tu ada terasa sikit lah. Yang keduanya adalah pendidikan. Pendidikan alhamdulillah, prestasi SPM baru ni dan juga PMR, orang Melayu nombor 2 belakang ni, di segi pencapaian keseluruhannya lah. Okay. Dan kemasukan universiti pun baru ni pun alhamdulillah Melayu baru ni kan, pakai merit system kita dapat 61%. Okay. Orang Cina dapat 31%, orang India hanya 8%. So orang India dia memang dia lah, dia tak suka sebab saya ingat lagi masa saya duduk dekat UPM tahun 2021-2023 bila masa Mahathir dia menggunakan sistem meritokrasi, yang untung Melayu dapat 63%, China dapat 43% sampai ada. India turun sebab India kalau tengok dari itu bagi 15% lah. Bila kena meritokrasi dia turun jadi untung kan 8%. Oh sampai dulu marah betul. Dia punya marah sampai dia tak boleh nak cakap Melayu, dia cakap lain dia. Macam tu sekali dia marah kan. Marah kan nak cakap Melayu kan, mengajuk. So pergi kat mana pun dia cakap India. So nak buat macam mana kan, nak buat meritokrasi kan. Tapi bila Pak Lam naik tahun 2003, Pak Lam kata merit pun merit juga, tetapi kota pun ikut juga kan. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut merit, walaupun Melayu dapat 63%, tetapi untuk khusus-khusus kan, macam perubatan, farmasi, yang penting ni banyak disapu ni bukan Melayu. Kerana straight, maknanya UM kita buka UM bukan Melayu. Buka saja ni bukan Melayu. Jadi tengok benda tu tak bersihat lah untuk perkembangan negara. Sebab kita juga nak menjaga kan komposisi, tak nak jadi macam itu negara-negara yang tertentu kan. Apa ni tu agihan ataupun di segi komponen kan, komponen Melayu bukan Melayu dan sebagainya. Okay. So meritokrasi pun ada, tetapi kota pun ada juga, dua-dua tu pakai. So balik kepada keadaan kita ni, Melayu agak okey lah, ekonomi okey, pendidikan pun agak okey. Dari ketiganya perubatan pun alhamdulillah kita ada ramai para doktor di kalangan orang Melayu. Kalau klinik sekarang ni, kalau kita lalu je dekat mana-mana, klinik orang Melayu dah boleh compete dengan orang Cina kan. Buka saja Putrajaya tak ada masalah, klinik Melayu 3-4 klinik boleh buka, dia boleh compete dan sebagainya kan. Dia is a very good sign lah untuk orang Melayu, insyaAllah. Cuma satu je masalah tidur, ini dia. Sebab apa? Sebab kita banyak bergantung kepada apa? Kepada pemerintah sebenarnya. Sedar tak sedar tuan-tuan, kita ni terlalu banyak ya? Cuma kita takut apa tau? Bila kalau kita terlalu bergantung, bermakna kita tidak ada pilihan. Sekiranya sistem pemberian kita ada tak? Tapi tidak kepada apa? Tidak kepada orang Melayu tau. Sebagai contoh saya nak cakap tentang apa tau? Contohnya macam masalah sosial di kalangan orang India. Memang betul, banyak dan sebagainya. Tetapi orang India dia dapat mengurus sistem sosial di sini. We don't talk about the Chinese.
Because the Chinese are the best volunteer. Betul tak? Kita tengok. Lihat, banyak NGO yang ada di KL, di dalam sekitar ni kan, yang saya tengok tersenarai kan, yang aktif dan sebagainya adalah siapa ni? Because they have a very good link tau, dengan masalah. Tetapi yang paling sedih sekali siapa dia? Kita punya daya, kita kata tadi kan, nak buat kerja sukarela dan sebagainya. Saya suka Ustaz balik kadang-kadang nak buat, nak ambil peluang kan, untuk pergi ke mana-mana, insyaAllah saya boleh buatkan. Kerana ini dibincangkan dengan Cik Nazri hari ini. Cik Nazri 3-4 malam lepas dia jumpa dia dekat rumah Datuk Kepala Desa. Dia ada tingkat besar. Dia kata macam mana doktor kalau untuk student dia balik ke KL, kalau dia balik 3-4 bulan ni, dia buat internship ke mana-mana kan. Sampai ada saya kata okey, insyaAllah saya boleh bisa. Okey ramai dah. Askar kan bagus dia macam raya kan sama kan bang sila duduk buat bagus tuan okey jadi balik kepada tu lah mungkin dalam konteks ini yang saya nak sentuh sebab apa tau sebab saya bila datang dengan tuan-tuan ni saya gembira jumpa sebab apa tau sebab sekarang ni bila bercakap tentang kesukarelawanan ni okey sukarelawanan ni yang saya nampak lah yang saya nampak sorry mesti lah sebab saya pun duduk dekat sini kan saya gembira dengan apa tau sebab saya kalau duduk dengan hal pun saya duduk dekat Masjid Jamek Masjid Jamek ni saya seorang duduk saya seorang duduk siapa tau kereta tablik kan kereta tablik ni kalau dia datang kan dia ada konsep ziarah kan dia ada konsep ziarah dia ada konsep mengajar ke alam lain kan jadi tidak pernah mempersoalkan apa-apa kan sebab dia bergerak di atas dia panggil istilah khidmat khidmat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting kan saya rasa lah kalau dalam konteks yang macam ni kan okey perkhidmatan ni yang patut servis yang patut diberikan adalah sesuatu yang sangat baik okey itu kalau kita belajar kat sini lah yang saya sekarang yang lama juga kan kadang-kadang dulu mula-mula saya pergi dengan visi inilah Tan Sri Dr. Nurdin Karni kan kita tiap bulan mesti pergi ke Dusburi Bradford kan Bradford ni dia punya pusat markas kan markas ni untuk apa dia tu untuk tabligh kan mula-mula tu kita ketagih apa tau ketagih dia punya capati bayar 50p you boleh makan apa yang nak makan tak ada masalah kan jadi kita bawa ini 1p bawa 50p balik kerja dalam tu terus masuk kan sebenarnya itu pun hanya kita punya contribution saja just a little contribution tetapi dia punya kari Masya Allah dengan dia punya kambing dia tu kan dia punya berlekung tu 3 minggu tak boleh tidur ingat jadi mula-mula pun rasa berdosa kita pergi bukan dia kata dengar dia punya bayan kena dengar dia punya ceramah dan sebagainya kan tapi nak pergi makan kan dari sana kan tapi lama-lama lah bila dah pergi 2-3 kali itu tengok cara dia tau cara dia dan sebagainya sebab dia orang selalu datang kat hal saya tengok is sekali tu maknanya dia memberi satu khidmat satu sesuatu yang dia buat tanpa mengira apa-apa balasan bagi dia Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada dia kena apa yang dipatih dunia ini jadi dalam konteks ni lah itu satu tau yang saya nampak selain daripada situ kita juga boleh belajar daripada yang ialah kita terdedah kan macam sekarang kita tengok dekat sini kan banyak aktiviti kan dijalankan oleh charitable work kan sebab sini highly charitable kan kita boleh tengok charity shop kan kita boleh tengok apa lagi kan macam-macam lah aktiviti kan elderly care child center dan sebagainya kan dan dijalankan oleh sukarelawan kan dan saya nampak bahawa kalau nak bergerakkan benda ni di kalangan masyarakat Malaysia memang sangat susah dah boleh tak? Alhamdulillah Halo, testing. Halo. Okey ya? Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Pak.
Jadi saya nampak kan, bahawa aktiviti kesukarelawan ni adalah merupakan sesuatu yang patut kita gerakkan. Dan ianya mesti bermula. Kerana orang Melayu kalau nak survive, kita mesti ada semangat. Semangat untuk memberi khidmat ni, kepada masyarakat mesti ada. Banding dengan masyarakat lain, minta maaf lah saya cakap, memang sangat teruk. Memang sangat teruk. Sebagai contoh lah, saya nak kongsikan baru ni kan banjir besar berlaku di Johor. Okey? Kita agak sedih juga. Sebab apa tak? Sebab orang lain perlu masuk. Kerana apa? Kerana kekurangan kita, bukan kita tak ada. Orang Melayu ada, memberi. Tiap-tiap minggu datang. Tetapi kerana bencana tu terlalu besar, dia memerlukan bantuan pelbagai pihak. Dan bila datang daripada pihak yang lain tu, menunjukkan bahawa apa? Bahawa dia punya ruang untuk memberi bantuan tu memang sangat luas. Dan bila cek balik kan, kita tengok Allahu Akbar kan, macam mana orang lain, Persatuan Buddha datang kan, dia boleh bawa sendiri duit seorang 100 tu, dia bagi terus satu kan, Tapi kita tak petikaikan lah duit yang diberikan, sebab apa? Sebab dia tak ada orang yang nak audit kan. Macam kita Jabatan Kebajikan Masyarakat, walaupun kita bagi 200 ke 500 kan, kita kena audit kan, sebab itu wang rakyat membayar teks kepada kerajaan ambil kepada Kementerian Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga, disalurkan melalui tabung bencana dan kita bagi kan. Sebab itu kita kena nak tahu list dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pula kawan-kawan kita pun sama juga kan, dia ialah di kalangan kawan-kawan kan, orang Melayu dan sebagainya, dia tahu bahawa tiap-tiap orang akan dapat 200, jadi dia daftar lah semua, banyak anak dia yang ada. Sedangkan anak dia ada dekat KL kan, ada dekat Kelantan, ada dekat Penang dan sebagainya kan. Dia kata dia ada 8 orang. Jadi bagilah 8 kali dengan 200, dapatlah 1,600 kan. Dia dapat duit tu, dia yai lah kan. Dia seronok lah. So, tetapi bermakna kalau bila dia ambil duit, ada orang lain yang takkan dapat kan? Jadi sebab audit tu ada sistem tu. Ini kadang-kadang mengganggu lah. Tetapi bila kita tengok orang lain datang, semua kan? It's quite unfair lah kepada masyarakat kita kan, sendiri dan sebagainya. So kesimpulannya saya nak berkongsi bahawa aktiviti untuk nak membantu ni adalah merupakan sesuatu yang sangat penting kalau kita nak membangunkan sosial. Kerana sosial pada asasnya berasaskan kepada interaksi. Macam ni lah kan? Kita interaksi je, kita tidak ada apa-apa hubungan saya dengan Tuan Jufri, hubungan kawan-kawan, sahabat kan, seagama, sebangsa, senegara kan? Barangkali satu bumi lah. Cuma bumi saya KL, bumi Tuan Manchester kan. Tapi kita satu bumi juga kan, cangkul-cangkul macam mana pun sama juga dia punya bahan kan. Itu keadaannya. Saya dengan Tuan Jufri sama kan? Sama juga dengan tuan-tuan kan. Cuma dalam konteks di dalam sosial tu sendiri kan, kalau kita nak mengharapkan sistem yang ada, memang tak larat. Memang tak larat. Setakat mana negara dapat membantu pada aspek individu, keluarga dan masyarakat kan? Individu saja ada 26 juta, masyarakat pun 26 juta, keluarga pun lebih kurang sama juga kan, 21 juta lah kita kalau kita kata keluarga kan. Kalau campur-campur gedebak-gedebuk lebih kurang dekat berapa juta tu kan, 50 dekat 60 juta juga tu punya jumlahnya. Sebab tiap-tiap orang mempunyai keperluan yang berbeza, individu berbeza kan, wanita berbeza, keluarga berbeza dan masyarakat berbeza kan. Tapi dalam konteks ini kita perlu kan kepada bantuan kan? So saya rasa budaya yang ada lah pada hari ini kita boleh tengok kan. Bila kita kata nak buat majlis, saya dah jamin dah mesti ada jawatan kuasa yang bergerakkan kan? Nak mencari barang, nak memasak dan sebagainya kan. Kita pakai sistem potluck kan, mana kan? Pakai potluck kan, bawa sendiri-sendiri sikit-sikit kan, sikit bawa dan sebagainya. Jadi kita pun berkongsi kan? Bersama-sama kan. Ini adalah merupakan satu proses untuk kita memberi khidmat kepada orang lain. Okey, dan dalam konteks masa yang sama kita dapat mewujudkan hubungan sosial antara satu sama lain. Ini berlaku di sini tuan. Tetapi apabila balik ke sana kan, macam mana? Ada is a big question kan. Adakah kita balik dan bersifat nafsi-nafsi kan? Tapi kecenderungan kita macam tu lah kan. Tu kadang-kadang benda tu kan. So saya hanya nak berkongsi lah bahawa di dalam ketiga-tiga masyarakat orang Melayu adalah merupakan sangat rendah dia punya volunteerismnya. Okey. Dan ini dapat diatasi dengan apa? Dengan kita memberi pendidikan. Memberi pendidikan di mana dalam proses pendidikan akan menggerakkan 4 perkara. Yang pertama, proses pendidikan akan mewujudkan kesedaran, awareness. Okey, awareness akan menggerakkan pengetahuan, knowledge. Knowledge akan menggerakkan understanding. And upon understanding, mereka yang mengetahui mesti apa? Mesti buat.
kan? Orang yang mengetahui hukumnya, ustaz kata, orang yang mengetahui hukumnya mesti lakukan. Kalau tahu tak buat, hukumnya apa? Berilmu tetapi tidak beramal, hukumnya dosa kan? Kalau beramal tidak berilmu, hukumnya sesat kan? Tapi orang yang baik adalah orang yang ada ilmu, berilmu dan beramal. Ibarat seperti ustaz kata kan, nurun ala nur kan, cahaya di atas cahaya. Mana orang yang buat kerja itu dengan baik, iaitu tuan-tuan sendirilah kan? Ustaz Wan yang mempunyai ilmu di dalam bidang nak menolong orang, macam saya lah ada ilmu dalam menolong orang, dan kita buat benda itu mengikut kepada hukum yang kita tahu ya? Alangkah baiknya kan? Ini yang kita nak bawa lah kalau dapat, kalau nak tanya saya lah. Okay, kalau dapat, kita dapat menggerakkan perkara ini dan insyaAllah lah kalau tuan-tuan balik ke Malaysia nanti, kalau nak menggerakkan benda ni, silalah datang ke Institut Sosial Malaysia, tak ada masalah. Puan Cik Azizah, dia ketua kepada program pembangunan modal insan, dia boleh menggerakkan benda ni bersama dengan Cik Daniel, seorang lagi sahabat saya, pengarah bahagian pengurusan organisasi sosial. Kita boleh menggerakkan aktiviti ini. Okey, kita boleh menggerakkan. Kalau ala-ala nak menggerakkan menggunakan dana yang asas, insya-Allah kita boleh sediakan keluar negara. Nak menggerakkan di sini kan, itu insya-Allah boleh juga nak dikirakan kan. Sebab itu saya buat Cik Azizah, dia PTD, saya ni DS memang tak tahu langsung tentang sistem kewangan tu macam mana. Dia ni kena PTD, dia tahu kan macam mana nak gunakan duit ke arah ni kan. Kita cuba mengikut peraturan kan. Cik Azizah mungkin boleh dipikirkan sebab kita ada banyak sebenarnya dana untuk aktiviti luar negara, tetapi kebanyakannya latihan tetapi tuan-tuan boleh menyediakan latihan, tak ada masalah Katakanlah tuan-tuan nak menguruskan latihan di sini, katakanlah dekat sini ada tak mereka yang terlibat dalam social working? Ada tak yang buat psikologi ke ataupun buat sosiologi ke? Ada? Tapi tak ada tangan. Memang ada Cikgu Hamzah kan? Okay. Kalau katakanlah dia nak buat benda tu, dan you all sebagai trainer, kita boleh buat kan? Kita boleh bawa apa dia tu ni, staff kita daripada KL sana datang ke sini kan? Dan you all package you all lah, you all buat training kat sini kan? Okay. Kan? Sebab macam Tuan Jufri lah dengan Dr. Nurul dah lama dekat sini kan? Dan ada berapa ramai lagi lah yang dah faham tentang sistem yang ada dekat sini kan? So maybe you boleh, that is another view lah kan? And probably the best thing is to link with the university kan? University, katakanlah pro university, katakanlah Dr. Cik Abdullah tadi kan? Cik Abdullah universiti mana? Metro, MMU kan? MMU, so dia link dengan dia punya school. Okay, dia offer the program, so kita bawa dekat sini, so you all handle that thing. It's part of the training pun boleh juga. Jadi itulah dia, pada asas dia saya nak berkongsi bahawa sosial kita adalah merupakan sesuatu yang masih lagi okey, tetapi kita tak boleh nak tutup sebelah mata di sebalik keokean dia tu. Okey, kita kena bergerak membantu. Okey, dan sistem sosial sangat mengharapkan kepada khidmat-khidmat kita, servis-servis kita yang ada. Okey, so kita mengambil iktibar daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sanggup untuk mengorbankan masa, wang ringgit dan sebagainya demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Okey, jadi kita boleh nampak daripada situ dan kita boleh tolonglah, cuba tolong bantu dan sebagainya. Macam kita jual duduk sini lah kan, sama-sama tolong bantu dan sebagainya. Okey, itu asasnya lah, just for the ice breaking. Kalau ada apa-apa soalan, silalah tanya kepada saya apa-apalah soalan yang terlintas. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab pun tak apa, tak berdosa hukum dia. Mungkin Ustaz Alvino boleh jawab lah lepas ni kan. Okey, tak usah. Ya, Tuan Doktor, saya menyentuh masalah penyakit sosial lah. Ya. Saya ingin membawa kepada apa pandangan ataupun pendirian institusi sosial negara tentang masalah ini di kalangan masyarakat di Malaysia. So, mungkin dari segi peratusan ketinggian masalah alur mungkin mereka yang berpendapatan berpendapatan rendah mungkin peratusan lebih tinggi, tetapi masalah ini tidak hanya menyerang kepada masyarakat kita yang berpendapatan rendah. Saya pernah terdedah kepada mendapat pendedahan kepada masalah alur masa bekerja. Jadi saya lihat orang yang berpendapatan tinggi pun menghadapi masalah yang sama, tetapi mungkin peratusan itu tidak sebanyak
tourism yang punya masalah. Apakah pandangan apa yang kita boleh buat dari segi khidmat, sama ada bagi sosial ataupun organisasi dalam masyarakat untuk membentuk masalah. That is a very good question. In regards of, volunteerism, mechanism of these volunteer groups, among races. Okey, kalau kita tengok ni masalah halong ni, dia kebanyakannya berlaku dalam masyarakat Cina. Okey, tak dapat dinafikan lah among the Chinese. Orang Melayu pun ada juga, sebab orang Melayu pun ada juga sifat nak aktiviti perniagaan dan sebagainya kan. Orang lebih termudah untuk tergoda dengan dengan janji-janji pinjaman dan sebagainya. Okey. So kalau soalannya ialah apa pandangan bagi saya, memanglah peratus ini sangat rendah dan sebagainya, itu satu. Cuma masalah tu dia lebih melibatkan masyarakat Cina. Okey, dan bila melibatkan masyarakat Cina, kadang-kadang kita kalau pergi terlalu gairah sangat, kita buang tenaga tau. So sebab itu pada satu ketika dulu, dan kita juga percaya bahawa benda ni dapat diselesaikan oleh orang Cina sendiri. Sebab the Chinese memang tak ada masalah. Dia melalui MCA gerakan dan sebagainya kan, dia boleh bersatu padu untuk nak menyelesaikan masalah ni. Okey, sebagai contoh yang baik, mereka berjaya menyelesaikan masalah ekstasi lebih kurang dalam 5 tahun lepas. 5 tahun lepas, pil ekstasi adalah merupakan satu masalah yang sangat kuat di kalangan orang Cina. Okey, boleh dikatakan banyak orang Cina ni mengambil pil ekstasi. Tetapi bila dia pergi kan secara volunteer kan, buka macam-macam aktiviti kan, dia mendekati remaja dan sebagainya, dan dia dapat mengatasi masalah ni. Tetapi kita agak malas sedikit lah sebab kita kurang. Sebab itu kadang-kadang kita punya aktiviti keagamaan banyak, tetapi keagamaan kita kadang-kadang lebih kepada aktiviti untuk nak berideologi dan sebagainya. Sebab itu saya balik kepada kumpulan-kumpulan contohnya macam tabligh dan sebagainya kan. Mereka sangat fokus. Tujuan mereka adalah untuk apa dia? Untuk nak membawa nilai-nilai murni. Okey, dia tak terlibat sangat tentang ideologi dan sebagainya kan. Tetapi dia lebih kepada nak memberi khidmat. Bagi saya lah, tak tahulah, itu pandangan peribadi saya, bukan pandangan menyeluruh. Mungkin saya tidak benar. Tetapi saya beranggapan begitulah. Okey, bermakna kita cuba nak menyampaikan perkara-perkara kan melalui khidmat-khidmat yang macam ni lah. Okey, so itu dia punya bentuk. So macam mana nak resolve kan? Bagi saya nak resolve aktiviti sosial dia ataupun masalah sosial ni, kalau kita nak resolve, kita balik kepada tengok bagaimana dia berlaku. Kalau tanya saya lah sebagai ahli psikososial kan, yang pertama lazimnya masalah sosial lazimnya berlaku melalui proses pembelajaran itu sendiri. Sebab benda tu ada, maka manusia belajar. Apabila manusia lihat, dia terbelajar. Kadang-kadang dia tak ada niat kan? Macam tuan lah barangkali kan, tuan pun tak terniat untuk nak mencintai seorang lelaki yang lain kan? Tiba-tiba kadang-kadang satu hari tu tuan tengok gambar yang ada dekat BBC 2 ke kan, ataupun ITV3 ke kan, tiba-tiba je tuan nampak ada elemen tau, tuan rasa seronok tengok benda macam tu kan. Ini proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran, dia punya hukumnya to resolve the problem is that anything that is learned can be undone. So kita buat reverse balik, reverse technique kita nak. Itu satu. Baik, yang kedua, kenapa manusia ada masalah? Manusia ada masalah macam kita sekat sini kan. Manusia bermasalah kerana barangkali ada lekatan-lekatan kita panggil, fixation yang berlaku kesan daripada itulah masa kecil-kecil ni kan. Kita kata dekat anak kita, jangan, tak boleh kata kerana tak boleh terlalu banyak sangat, maka berlaku apa dia? Berlaku kita panggil repression. Repression, dan juga akhir sekali dia tak nak luahkan, dia lekat dalam diri kan. Apabila dia besar, dia in control dirinya, dia rasa bahawa dia boleh buat decision, pada ketika tu dia pun apa dia? Dia pun meluahkanlah perasaan dia. Menjadi seorang pendera ke, masa kecil dulu dia didera, dia tak boleh nak lawan sebab figure bapak dia tu terlalu besar sangat kan? Jadi dia pun pendam. Tapi bila dia tua, dia menguasai anak dia, dia pula apa? Dia mengeluarkan balik tingkah laku tersebut kan? Okey, ini pun boleh dipatah balikkan lah. Lalu kita resolve the past, kita meneroka balik pengalaman lampau tu, kita keluarkan balik lah.
terlekat dan sebagainya kan. Dan ada juga mengatakan bahawa manusia bermasalah kerana apa dia? Kerana pemikiran kita yang barangkali berkecenderungan untuk menjadi seorang yang agak tidak rasional kan? Contohnya kita meletakkan hukum, bukannya hukum umum, hukum kita sendiri kan, bahawa isteri mesti balik awal kan? Kalau kita letakkan hukum isteri mesti balik awal, tetapi isteri tak balik awal, apa akan berlaku Tuan Jeffrey? Kan? Okey, betul, macam mana? Contohlah keadaannya kan, ataupun Tuan Usop kan, Tuan Usop balik tepuk isteri kan, dalam tengah-tengah malam ni sembang-sembang dekat dengan dia, pukul 2 pagi tepuk isteri dengan harapan tanya kedai buka lagi tak kan. Pemikiran mengatakan bahawa isteri aku adalah ladang dan dia mesti buka kedai, tapi isteri kata you ingat saya bagi lama ke 24 jam buka kan. Penat lah, kita penat satu hari kerja lah, tidur je lah dia kata kan. Jadi kita rasa apa kan, kita rasa melampau betul isteri aku ni kan. Jadi ini semua pemikiran-pemikiran palsu yang membuat kita ada masalah dengan individu tersebut lah kan. Nampak tak? Jadi ini kadang-kadang pemikiran tak rasional. Jadi salah satu daripada cara untuk nak merawat dia adalah belajar untuk menjadi lebih rasional ya. Macam tadi kita balik, alangkah baiknya tukarlah daripada aku balik kalau tepuk isteri aku ni dia mesti buka kedai dia, kalau tak buka kedai siap dia kan, aku akan hujah segala-galanya kan bagi dia ikut kepada aku kan. Itu kita punya agresif and defensive kita tu kan. So kita ubahlah kepada alangkah baiknya kalau aku balik tepuk kedai buka tak, kalau kedai tutup apa salahnya, besok pagi pun boleh buka balik kan. So tak ada masalah kan. Yang penting sort barah kan, sabar. So benda-benda macam tu lah kadang-kadang kenapa manusia bermasalah dan sebagainya. Sama juga dengan kita kan, kita hidup suami isteri, kita hidup rakan-rakan, sahabat kandai dekat sini kan. Jadi ini semua adalah merupakan satu interaksi di mana setiap interaksi ada apa kan? Setiap interaksi ada hit dia kan, ada hit. Sebab kadang-kadang tak boleh, kadang-kadang Encik Jufri mempunyai pemikiran satu hala ataupun halanya ke arah barat. Okey, tiba-tiba Tuan Bujang mula-mula dia ikut ke barat. Okey, bila ke barat sama-sama kan, bila sama-sama tak akan berlaku friction kan, tidak akan berlaku pergeseran. Tetapi satu pagi Tuan Yusof bangun, oh ini tak betul ni kerana aku mesti tentang, mesti lawan pemikiran barat, mesti ikut pemikiran timur. Jadi timur lawan dengan barat, hari-hari jadi apa? Akan berlaku friction kan, dan friction akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan haba kan, akan menghasilkan haba kan. Kan orang asli pun kata kadang-kadang dia kan dia apa ni, walaupun rasa-rasa sedap tetapi kadang-kadang sakit juga kan. Kadang-kadang bertengkar ni seronok juga, tapi kalau selalu bertengkar tak bagus kan. Itulah keadaannya. So kita mesti belajar untuk kadang-kadang absorb ya, belajar untuk absorb, belajar untuk menerima hakikat dan sebagainya lah ya. So dalam konteks kita ialah kita dengan isteri, kita dengan anak-anak dan sebagainya kan, dan kadang-kadang kita dengan supervisor, kita dengan kawan-kawan sebelah kan. Manalah nak tahu kan, kadang-kadang kawan suruh kejutkan kan, nak pergi ke kabut sale kan, tiba-tiba tak ajak, geram pula kan. Atau pergi sendiri-sendiri tak bagi tahu, ataupun beli kristal tetapi tak bagi tahu kan dekat mana, tiba-tiba tengok cantiknya kau punya kristal kan. Itu benda-benda macam tu semua akan menimbulkan apa? Pergeseran kan, pergeseran unreasonable punya friction. So bila unreasonable friction ni mulalah kan memberikan perasaan apa ni, tenaga-tenaga yang tak diperlukan. So ubah je lah, pindah kan. Alangkah baiknya kalau kau bagi tahu dekat mana kau beli apa ni kristal ni kan. Tapi kalau kau tak nak bagi tahu, apa salahnya kan? Kalau dia tak bagi tahu, apa salahnya? Sebab itu hak dia kan. Itulah kadang-kadang kan menerima hakikat kan. Tapi sebenarnya dalam Islam pun dah lama dah cakap tentang benda ni kan. Sebab itu dalam Islam kita ada konsep redha. Ustaz kan redha. Konsep apa? Konsep maaf kan? Konsep maaf. Jadi redha dengan maaf ni adalah dua benda yang sentiasa wujud, di mana ianya akan mengurangkan apa? Orang Jawa kata kurangkan tension. Mengurangkan tension kan. Bila tension kurang, jadi hit tu kurang lah kan. Bila hit kurang, alhamdulillah lah, kita pun akan hidup lebih in control lah. Baik, ada apa lagi soalan? Silakan. Lagi 5-10 minit lagi. Terserah untuk Ustaz pula. 5-8 suku. Ya.
maklumat tentang produksi apakah peranan yang dimainkan oleh menangani kejayaan ini lah. Kita tahu teenage pregnancy ini diberkai rapat dengan penyakit seksual yang akan menjadi barang dalam masyarakat. Jadi saya nak tahu secara pribadi ada tak maklumat yang boleh kita sama-sama dengar. Bagus soalannya. Soalan Dr. Nurul berkaitan dengan apa itu teenage pregnancy ya. Teenage pregnancy ni sebenarnya di kalangan dalam semua masyarakat memang wujud, tak dapat dinafikan memang wujud. Cuma data yang tepat tak ada. Tetapi kalau kita lihat kepada masalah-masalah antaralah masalah sebab apa? Sebab setakat ini belum ada lagi lah data yang dikumpulkan. Saya yakin belum ada lagi data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan ini. Tetapi laporan daripada klinik-klinik kesendirian banyak di kalangan mereka bukan Melayu lah, Cina kebanyakan ini. Sebab Cina kadang-kadang ni masalah mereka lately ni mereka pergaulan bebas memang sangat tinggi. Sebab dia ni tak ada hukum halal haram kan. Tapi dalam masa yang sama orang Melayu pun sama juga yang beragama Islam ni kan, yang dah tak ada nilai dan sebagainya kan, yang terlalu agresif sangat, mereka pun ada juga. Tak dapat dinafikan memang ada. Memang ada. Tapi saya tak dapat nak bagi figurnya. Kalau banding mungkin bagi saya 1/4 sama Kelantan lah. 1 Melayu, 4 bukan Melayu. Saya boleh katakan macam tu lah. Tapi ada memang ada. Okey. So macam mana nak mengatasi masalah ni? Baik. Pendidikan seksual sekarang ni sebenarnya dah lama dah nak diuruskan. Tetapi masalah kita kadang-kadang kita tak tahu siapa dia yang nak menerajui tau konteks ni pendidikan. Adakah Kementerian Kesihatan, adakah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ataupun Kementerian Pendidikan? Okey, baik, Kementerian Pendidikan dia kata dia nak buat, tetapi masalah dia kita nak ajar kat siapa tu? Okey, ialah mengajar kepada pelajar-pelajar kan? Tetapi elemen yang banyak, kurikulum yang ada kebanyakan daripada mana? Dia kata daripada kesihatan. Bila pergi dekat kesihatan pula, dia kata yang ini sebenarnya perlu dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi pening kepala. Baru ni Datuk Seri Shahrizal dia baru je mengambil alih kementerian ni kan. Bila dia tengok isu ni, dia kata kalau you orang tak nak buat, you orang bagi tahu je lah. Okey, so insyaAllah ni kementerian kita sedang merangka kurikulum ni. Sebab kita nak target budak-budak Melayu kan, yang mana yang tak terlanjur dan sebagainya. Okey, so saya rasa mungkin dalam tahun ni sebab dia baru bermula, masalah tu lah bila melibatkan kementerian kita tak kena pandai-pandai tau kan, sebab kita bukan own that thing, kita tidak own that thing. Ada 3 kementerian sekarang terlibat dan dia menamakan sebagai pendidikan seksualiti lah, pendidikan seksualiti kan? So saya rasa setakat itulah saya boleh bagi respon kan. Saya kalau cakap banyak pun benda yang tak ada, tak unfair juga kan, unfair tu yang also unfair to me kan? Ada lagi soalan, last question. Terus ada Ustaz kita belakang baru sampai. Kau lagi kalau nak ni berkongsi, nak tanya ke apa ke, kau dia punya pen bukan yang berkacamata ya, bukan jadi saya pernah tengok. Ya, fenomena ajaran sesat. Oh, fenomena ajaran sesat. Ayah Pin tu. Oh, ayah Pin kan. Apa pandangan ASN, apa pendirian, apa tindakan? Oh, pendirian kan, pernikahan, tindakan dan sebagainya. Okeylah tuan, macam ni. Macam juga Nurul tanya tadi kan. Sebenarnya institut kita kena jelas, Institut Sosial Malaysia, kita bukan satu institut yang menjaga, mengurus isu-isu sosial. Kita adalah merupakan institusi sekarang ni kan. Sekarang ni sebab dia ditumbuhkan 2002. Tujuannya adalah untuk melatih pegawai-pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi as time goes by, insyaAllah dengan sokongan tuan-tuan, okey, kita sedang bergerak. Sekarang ni kan saya memang nak bawa institut tu pergi lebih luas lagi. Okey, so saya kena pergi perlahan-lahan lah. Orang Kelantan kata kohor-kohor kan. Orang Kelantan tak ada sebut pelan-pelan, nanti pelik dengar kan. Okey, dia kata kohor-kohor. Saya kohor-kohor lah, slow-slow saya kena bawa satu-satu. Jadi sekarang ni core business kita training.
Daripada training saya nak pergi kepada research dulu. Okey, insya-Allah kita nak wujudkan sayap research melalui ISM. Dan bila ada research, ada training, maybe kita akan pergi kepada aktiviti volunteerism ni. Okey, bila volunteerism ada, tiga-tiga ni ada, insya-Allah. Bermakna dalam konteks yang tuan tanya tadi tu lah kan, benda tu akan kita gerakkan, iaitu apakah stance kita di dalam kita nak ni kan. Sekarang ni kita tak ada dapat stance. Sebab apa? Sebab kita train dalam konteks yang sangat khusus. Tuan so saya hanya boleh bagi pandangan peribadi saya berkaitan dengan ajaran sesat dan sebagainya kan. Benda-benda macam tu memang tak dapat dinafikan bahawa ini adalah merupakan ancaman sebenarnya. Ancaman daripada musuh Islam itu sendiri. Yang akan cuba sedaya upaya untuk nak menghancurkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Apabila hancurnya Iraq, okey, saya masih lagi ingat masa saya buat PhD sekitar tahun 92, 93, 94 hingga 95 di University of Hull, bila saya search index kan, thesis PhD, kalau tuan search sendiri pun tuan akan jumpa juga. Back in 1970s to 1980s, kebanyakan thesis yang ada terkumpul adalah daripada 10, 8 daripada Iraq. Kan, 8 daripada Iraq. Bermakna Iraq masa zaman Saddam Hussein naik dulu, dia dah hantar tau. Sebab Saddam Hussein naik pada tahun 1971, dia naik ke 73, dia menghantar tau. Dia menghantar semua cerdik-cerdik pandai ni untuk belajar. Kan? Dan bila balik, dia try to jelak Iraq, dan Iraq menjadi satu superpower di kalangan negara Islam. Kan? Tapi ialah masalah dalaman dan sebagainya, hari ini jadi kucak-kacir kan, huru-hara dan sebagainya. Sekarang ni dia cuba nak mencuit Iran. Okey, yang mana yang dekat-dekat dengan Israel kan. Tapi dalam masa yang sama, dia tengah mencuit kita tu. Kan? Dia tahu bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara kan, Islam yang sangat kuat, di mana kita bukan saja setakat ada kelebihan, kita ada apa tau? Kelebihan kita ada akal dan ada kesabaran. Sebab kita orang Melayu. Kan? Kita orang Melayu ni ada kesabaran sedikit. Banding dengan Arab ni dia makan apa tu, khibas banyak kan, panas dan sebagainya kan. Lambat sikit dia bergaduh kan, lambat sikit dia bertengkar kan. Kita pun boleh tengok kan, panas dia punya pendekatan. Tapi orang Islam di Malaysia alhamdulillah kan. Sebab itulah kita sekarang ni masih cerdik dan masih lagi dalam keadaan yang berwaspada kan. Saya nampak lah so balik kepada ajaran sesat ni, dia akan datang dalam pelbagai bentuk. Okey, pelbagai bentuk. Dia tengok apa itu ni, keseronokan yang ada kan, hedonisme yang ada, dia datang dalam pelbagai bentuk lah. Yang ayam pin ni version apa? Version untuk orang tua-tua kan. Yang untuk orang muda pun ada juga hedonisme kan, macam gambar-gambar reality tu kan, macam akademi fantasia dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan sesuatu kan, yang ada, kita tengok lah ya. Kita pun tak tahu kan? Macam Christian Kahar tu, kalau you kenal dia lah. Saya memang tak kenal, saya pun tak tahu dia tu keling tak keling, Melayu tak Melayu kan. Nak kata keling pun tak keling, Melayu pun tak Melayu. Kita pun tak tahu apa bangsa dia kan, Islam tak Islam, kafir tak kafir kan. Kita pun tak tahu nak letak dia kat mana. Tapi cara dia tu memang sangat-sangat jahat. Okey, menghalalkan banyak benda-benda yang haram kan. Benda ni kan. So benda-benda macam tu lah. Dia kedatangan beberapa apa itu ni, gerakan daripada Singapura. Singapura melalui inilah hiburan lah. Penyanyi contohnya macam Ferhat tu kan, kita pun tak tahu dia tu kan, kafir tak kafir, Islam tak Islam, Melayu tak Melayu kan, yang Ferhat dan sebagainya. So benda-benda macam ni semua adalah merupakan sesuatu kadang-kadang kita nak sekat pun kan, dia pandai kan, dia main kat sini kan, dia pandai lah cara dia lah. So banyaklah tuan. So pokoknya kita lah kena cerdik untuk nak menjaga anak-anak ni kan. Alhamdulillah lah tuan, dalam konteks penjagaan sendiri dan sebagainya. Okey, saya rasa setakat inilah saya nak berkongsi, kerana Ustaz Abdino pun dah ada. Sebab ini adalah bukan majlis Ustaz sama. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Kalau ada apa-apa kesalahan, minta maaf. Dan terima kasihlah kerana sudi untuk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nazim atas ucapan ceramah sebenarnya yang memberi manfaat kepada kita. Jadi tanpa membuang masa, kita pun masa tak banyak. Seperti yang dimaklumkan, kita melakukan majlis bersama tetamu hormat kita daripada SM, dan juga ada sesi ceramah juga daripada
maaf, ada tergendala sedikit. Sesi ceramah yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikram Johari, juga yang jadi podcast daripada London. InsyaAllah ada sesi soal jawab Ustaz, boleh? Minta kebenaran dulu boleh? Sahabat saya Ustaz, saya Syekh Muhammad Fadil Rob, Wajah Azam, Nazifah, jadi semua sahabat-sahabat sekalian. Yang pertamanya ialah sahabat-sahabat Newcastle, sebagai salam dari Ibu dan elok juga Prof bagi sebab tadi hujan lebat, jadi barbecue dalam hujan lebat dan kemudian pindah buat dalam indoor rumah lebat. Dan minggu lepas saya di York, sudah ikut pulang ke dia tadi. Ada sekarang ni ada 15 family di samping dalam 20 orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pun rasanya tidak akan mengambil masa yang lama. Pertamanya, berdasarkan apa yang saya cuba relate, apa yang baru saja kita kongsikan ini cukup cantik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lelaki dan wanita dengan tujuan dan peranan yang tertentu, dan jika sekiranya peranan itu tidak dilaksanakan dengan peraturan yang tertentu, maka ini juga akan menyumbang kepada persoalan gejala sosial dan sebagainya. Atas dasar itu kita lihat dalam ayat yang kita biasa baca pada setiap minggu malam Jumaat khususnya dalam surah Yasin ayat yang ke-38, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang kita dah hafal, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim," yang bermaksud dan matahari itu bergerak dan berpusing mengikut paksi dan landasan yang telah pun diberikan kadar dan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah perencanaan dan juga perancangan Allah. Dalam banyak-banyak contoh Allah menggunakan matahari sebagai indikator perumpamaan agar kita sebagai pembaca Al-Quran boleh memahami mengapa matahari, kenapa tidak bulan, kenapa tidak perkara-perkara yang lain. Di antaranya ialah rasional yang boleh kita lihat dalam melihat ayat ini, ayat yang ke-38 ini, sebab that is actually what Quran is all about. For us as a reader to be able to reason pada setiap ayat dan juga ungkapan dan juga perkataan dalam 6236 ayat itu, kenapa digunakan matahari? Lalu bila kita kaji, yang pertamanya ialah digunakan matahari sebab matahari ini merupakan satu ciptaan Allah yang dipanggil sebagai bola api yang sifatnya itu panas. Dan matahari ini dibandingkan dengan makhluk yang lain, kalaulah di negara kita ataupun musim panas di sini, bukan sahaja orang akan tak mampu nak bertentang mata dengan matahari bila dia memancar sinar, kita akan lari daripada matahari dan kita akan berlindung di bawah bangunan, bawah pokok dan sebagainya. Begitu hebatnya matahari sehingga kita pun tidak mampu bertentang mata. Kalaupun sekiranya orang menggunakan istilah santan ataupun santan, pun mata dia tutup, dia takkan ada matahari. Seluruh anggota badan dia memang untuk santan, tapi mata tidak. Dia akan pastikan tutup. Kalau tak reben, dia tak bawa reben dia bawa timun. Tetap untuk tutup sebab orang tak mampu nak berhadapan dengan matahari. Jadi digunakan contoh begini, satu makhluk ciptaan Allah yang besar seperti matahari dengan kapasiti kepanasan yang boleh mengalahkan makhluk yang lain daripada sudut kepanasan, digunakan sebagai contoh. Kalau matahari itu boleh ikut peraturan landasan yang Allah tetapkan, itu peraturan untuk dia, maka sebenarnya tidak ada sebarang alasan mana-mana makhluk ciptaan Allah yang lain untuk tidak ikut landasan peraturan seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan peringatan yang kita biasa baca untuk diri kita pada setiap minggu. Dan daripada sudut itu juga dikaitkan penciptaan di antara lelaki dan juga wanita dan diberikan peraturan. Saya tak pasti sama ada saya pernah sebutkan di Manchester atau tidak. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang ayat yang pendek ini sebenarnya banyak menyumbang kalau sekiranya mungkin kita boleh bagi input untuk
kurikulum ataupun sukatan silibus pendidikan seksualiti itu sebenarnya dalam ayat yang pendek Allah menggunakan perkataan libas yang orang Kedah panggil libas, tapi tidak bermaksud libas bagaimana yang kita faham, dan bukan juga bermaksud Levi's yang kita pakai, tapi libas dalam bahasa Arab maknanya pakaian. Jadi disebutkan dalam ayat ini hunna libasul lakum, kaum wanita ataupun isteri ataupun wanita itu sendiri merupakan pakaian bagi orang lelaki, isteri pakaian pada suami ataupun wanita pakaian pada lelaki. Wa antum libasul lahunna, dan kamu lelaki adalah pakaian bagi wanita ataupun kamu suami merupakan pakaian bagi isteri, ya, abang pada adik ataupun kakak pada adik lelaki, dan hubungan itu berterusan suami kepada isteri dan sebagainya. Dalam banyak-banyak contoh Al-Quranul Karim memberikan perumpamaan dan digunakan. Kalau tadi yang sebesar-besar matahari, tiba pada ketika ini digunakan pula perkataan pakaian, dan dengan pakaian inilah yang dikaji oleh para scholars ataupun cendekiawan dalam bab tafsiran penjelasan ayat-ayat Quran. Mereka lihat kenapakah dikaitkan antara lelaki dan wanita dan disebutkan pakaian di tengah-tengahnya untuk menunjukkan peraturan, untuk menceritakan tentang tanggungjawab, dan juga untuk menjelaskan tentang peranan masing-masing antara satu sama lain. Lalu bila kita lihat dengan dunia fashion yang ada sekarang, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, sama ada lelaki ataupun wanita, pakaian itu merupakan satu yang fitrah, naluri semula jadi manusia yang waras akal fikiran, kita berkehendak kepada pakaian. Sebab itu saya tak tergamak nanti, tapi kalau ada orang boleh jadi model sini bagus juga, dan saya prefer orang pakai baju merah lah dengan sebab itu kalau jadi model sini. Sampaikan orang tanya kepada kita, kenapa dalam waktu yang biasa orang berjalan bila berjalan dia akan melenggang itu maknanya dia tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, dan dia terbalik, melainkan askar Hitler dengan itu sajalah yang lainnya. Kenapa begitu? Kenapa melenggang? Maka jawapan yang diberikan kepada saya, bukan saya create jawapan, orang lain bagi, dan orang lain itu tidak mahu dikenali nama, ialah dia kata sebab orang tu jalan sebab dia berjalan dengan berpakaian. Kalau dia berjalan tanpa pakaian, dia akan tutup mana tempat yang bagus, tak ada melenggang ke tangan. Pertamanya ialah kerana manusia kita ini, lelaki atau wanita, kita perlukan pakaian. Itu satu. Jadi atas dasar itu, komuniti lelaki yang jumlah tadi yang Prof bagi tahu 51% dan wanita 49%, mereka dua-dua kena sedar yang mereka ada peranan, dan lelaki berkehendak kepada wanita dan juga wanita memerlukan lelaki dalam kehidupan mereka, dan kedua-dua ini perlu ada dua perkara, iaitu faham. Lelaki kena faham wanita, wanita kena faham lelaki, dan yang paling penting sekali bukan sekadar faham, naik satu tingkat lagi, iaitu sefaham. Lelaki dia faham tanggungjawab, wanita faham tanggungjawab, tapi yang penting adakah mereka berdua duduk serumah, sebumbu, mereka berdua sefaham tentang tugas dan tanggungjawab. 2 hari lepas, semalam, Jumaat, semalam ada pasangan saya kongsi, saya dah masuk dalam blog saya dah, boleh tengok, tapi saya tak cerita dalam benda ini. Datang nak bernikah, wanita tu orang Johor, orang kita lah, bekerja di London, dan pasangannya ialah dia baru datang masuk Islam, kita uruskan dalam 2 minggu lepas, orang Poland, dan bekerja di sini. Dan saya dah ceritakan dah prosedur satu persatu, termasuk antara yang biasa saya sebut dalam kursus pra perkahwinan ialah istilah mahar, dowry ataupun gift. Kerana ia bukan kerana jumlah, tapi ia perlu disediakan in a proper way, because it shows the dignity of that woman itself. Dia bukan nafkah yang lain. Sebab itu orang tidak letak mahar tinggi, sebab mahar dia bukan support, dia gift, dia bukan nafkah. Dua benda yang berbeza. Kadang-kadang orang letakkan mahar itu tinggi sangat sebab merasakan bahawa sekarang ini cost of living is higher than we are expect, or what should we expect 20-30 years back. Tetapi mahar itu hanya merupakan satu token, hadiah, appreciation daripada seorang suami
beri hadiah kepada isteri dia. Terpulanglah pada isteri dia, nak pulang balik pada suami, yang suami pun suka macam tu. Dia nak buat sendiri, dia nak beli tanah, dia nak buat apa saja, or even she herself willingly or voluntarily nak pulang balik kepada mak ayah dia yang tolong sewa kanopi untuk kenduri kahwin, itu terpulang. Tapi pertama kena bagi kepada pengantin perempuan. Nafkah dia berterusan bermula daripada lafaz ijab kabul sampailah kepada saat kematian, ya? Sebab lepas perceraian pun dia ada banyak lagi perkara-perkara yang bersifat tanggungjawab, tuntutan-tuntutan antara kedua belah pihak. Lalu apa yang ingin saya kongsikan ialah, walaupun dah sebut berapa, sampai ke peringkat saksi dua orang, saksi Pak Ya dengan Haji Zainal, ya? Dia nak tengok, nak tanya berapa mahar nak bagi. Bila kita dah check, bapak dia bagi kenalan wali apa semua and everything is berapa mahar nak bagi. Dan lelaki tadi dia pandang-pandang 10 pound, 10 pound. So kata, saya tanya pada perempuan tu, are you sure? Dia kata, macam mana sebab ni? Saya dah cerita dah. Kadang-kadang di sini, Prof, kita ada pasangan yang convert saja. Kalau di Johor RM22.5 tunai, sini 22 pound and 50p cash. Ada yang kalau orang Selangor, kita Selangor kan, yang Selangor dia tinggi sikit 80, tak maaf orang Johor. Johor daripada dulu lagi RM22.5, tak tahu bila nak tukar. Ya? Selangor Sarawak. RM80 tukar 80 pound. But it's up to both of them upon agreement ataupun mutual understanding between becoming husband and wife berapa dia bagi. So akhirnya kita bagi tahu, kita cerita balik semula, terangkan pada dia ini merupakan apresiasi. How are you going to accept your wife and how do you see your wife? Adakah your wife worth 10 pound? Bukanlah kita kata mahar itu perlu ada harga yang begitu, tapi adakah 10 pound itu layak untuk diberikan? Whereby she's travelling from Malaysia and working here for 2 years, and that guy is from Poland, jadikan UK sebagai hub London. Normallah London ni macam-macam ada, semua campur. Dan akhirnya dia reconsider depan kita, dia kata 80 pound. Okey lah 80 pound consider. So saksi lagi memperanan, imam dia kontrol macu pula dia nanti. Silakan bagi saksi. Saksi tanya, can we see the money? Sebab kita nak, bukanlah satu benda yang wajib, tapi kita nak biar nampak dia bagi itu, supaya tak jadi macam kasih selamat hutang. Tidak, kita nak tunai, ya, kita nak cash, sebutan itu kita ada. Lalu apa yang berlaku? Dia kata, is there any cash machine over here? Dalam MSD. Pak Ya muka dah blur dah, dia dah blur juga. Tak ada. Dan kawan kita yang perempuan ni pun sanggup nak bagi, keluarkan pula yang bunyi berdetik kling dalam 5-10 pound. Saya kata macam ni, saya stop dulu, settlekan apa dia semua dulu. Sebab ini satu benda yang menyebabkan perkahwinan. Semasa nak kahwin, kita call abang dia, sebab ayah dia dah meninggal dunia, abang dia sebagai wali kita call, tak dapat pada masa tu. Call mak dia, dapat cakap dengan mak dia, dan mak dia pun kata betul lah, setuju gini, just to show that how serious we are. We are not just delivering the marriage services and everything. We are about to expect, we as Malaysians, we do cherish other Malaysians. They want to see other Malaysians who get married here in UK, he or she will get what he or she deserves upon marrying dengan siapa-siapa saja di UK lah. Bukan kita prejudice atau tidak percaya kepada mana-mana warga asing yang nak berkahwin dengan warga Malaysia, tapi it's just show that we do have a part to contribute in terms of responsibilities towards caring each other between Malaysians. So makan masa, tapi alhamdulillah akhirnya selesai. Dan kemudian masa itu, semasa saya siapkan sijil, sini sijil perkahwinan, kita memang kurangkan birokrasi, kita siap, saya terus ni atas, kita time dan sebagainya, kita seal. Sepanjang seal tu memang itu tugas saya punya saksi lah, untuk provoke in a good way, untuk bagi terangkan sebagai bapa dan sebagainya. Alhamdulillah selesai lah. Atas dasar itu kita melihat rupa-rupanya kalau sekiranya yang lelaki faham tentang peranan dan tanggungjawab, kalau yang wanita faham, tapi rupa-rupanya dalam keadaan itu mereka tidak sepaham dalam persoalan. Dia bukan main ambil duit daripada perempuan pakai pula. Bolehlah, but in film, dalam filem boleh berjaya, tapi tidak pada waktu
keluaran. Ya, itu belum lagi kes yang saya boleh kongsi dengan Prof. Ada yang datang jumpa saya, Prof. Saya bawa 8 bulan di sini, datang jumpa dalam keadaan bernikah di sini dan kemudian dah bercerai di sini, bercerai dilafazkan masa cuti di Malaysia, dia balik semula sini. Saya tanya apa sebab, dia kata, Ustaz, kami dah bercinta semenjak tingkatan 2, 14 tahun, 13 tahun setengah. Kami dah bercinta semenjak tingkatan 2 dan kami dah banyak pergi rumah bab saya kenal bapak dia kenal saya dan sebagainya. But that marriage ended around exactly the same date yang both of them get married, pada bulan Ogos. 3 years after that dia bercerai, tarikh yang sama, 3 tahun kan. So bila saya tanya pada dia apa masalah, tapi dia tak boleh nak jawab kenapa. Tak boleh jawab kenapa. Rupanya ada masa makan-makan ada kawan bagi tahu, rupanya agak-agaknya cerita daripada bangku persekolahan sampai ke universiti naik apa semua tu dalam filem sedih tu dia boleh berjaya pun mungkin. Tapi itulah yang berlaku dan banyak lagi sebenarnya, dan kita pun sebenarnya mengalukan juga lah kalau sekiranya ISM buka laporan sini Ustaz Somad pun tak layak. Kedua-duanya perlu faham dan yang paling penting kena sefaham. Orang lelaki kena faham yang dalam sehari orang perempuan boleh bercakap up to 30,000 words a day. Orang perempuan kena faham yang orang lelaki hanya boleh cakap around 8-9 ribu patah perkataan sehari. Sebab itu bila orang lelaki balik rumah, kita baru buka kasut sebelah, baru nak buka stokin sebelah, dengan 5, 6, 7 soalan datang, so sudah beli, roti dah beli, roti bukan tip, nak yang video pula yang white, bukan yang double, apa semua. Itu yang menjadikan besok pagi kita terlupa mana stokin sebelah lagi. Dan kita pula janganlah sekali-kali kita terasa hati kalau kita tanya macam-macam, abang kita jawab sikit saja. Abang jawab apa? Tadi saya masak macam tu, mana kau abang? Abang jawab apa? Macam Jupri jawab apa? Itu saja. Lalu jangan terasa hati. Kadang-kadang mereka jawab respon sikit saja. Kita